Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan, hari ini kami diberi tugasan untuk merealisasikan buku ini. Tak tahu lebih lanjut. Jom. Okey, buku yang saya akan realisasikan ialah buku ini. Alright. Buku ni tajuk dia adalah Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi. Okey. Bagi saya buku ni menarik sebab buku ni terbahagi kepada dua komponen. Dia mengkaji dua benda dalam satu buku, iaitu satu kajian wacana dan satu lagi strategi komunikasi. Okay, saya sebenarnya dah habis baca dah buku ni sebenarnya. Dan saya juga guna buku ini untuk tujuan belajar sebab saya ambil mata pelajaran multimedia dalam bahasa. Dan pada saya, buku ni sangat sesuai untuk bidang bahasa, bidang komunikasi ataupun bidang multimedia. Saya akan terangkan mengenai buku ni ya. Okey. Kalau anda semua boleh nampak, buku ni berwarna biru, berwarna biru, belakang pun sama berwarna biru. Okey. Tajuk dia adalah Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, macam saya cakap tadilah. Okey, pengarang dia adalah pengarang ataupun penulis dia adalah saya punya lecturer sendiri, iaitu pensyarah saya sendiri, iaitu Prof Normaliza Abdul Rahim. Buku ni diterbitkan pada tahun 2019 dan penerbit dia ialah UMT, UMT Universiti Malaysia Terengganu. Okey, Kuala Nerus Terengganu. Buku ni mempunyai sebanyak 106 halaman, termasuk dengan indeks dan kulit buku. Harga buku ni tak mahal pun sebenarnya sebab buku ni nipis dan sangat anda boleh beli, sangat-sangat murah. Harga dia adalah RM20 saja. Buku ni tak tebal dan senang dibawa ke mana-mana. Okey, trust me, betul senang dibawa ke mana-mana. Baiklah, saya akan ceritakan mengenai sinopsis yang terdapat dalam bab-bab tersebut. Okay. Terdapat buku ini terdapat 7 bab yang dikupas dalam buku ini dan buku ini sangat memberi manfaat dan setiap bab buku ini mempunyai kelebihannya. Okay, mempunyai jalan cerita yang tersendiri, sinopsis yang sendiri, tapi semuanya sangat manfaat kepada ilmu, sesuai untuk ilmiah lah. Okay, baiklah, saya akan ceritakan bab pertama. Bab pertama dimulakan dengan menerangkan definisi wacana. Okey, menurut pendapat para sarjana terkenal. Jom kita tengok sedikit lah, kan? Pendapat wacana. Okey, antara sumber dia adalah daripada Edmondson 1981, Kamus Dewan edisi keempat, Asma Haji Omar 1986, Ramina Haji Sabran dan Rahim Syam 1985, Normaliza Abdul Rahim 2014, Stab 1983, Brown and Yuli 1983 juga, Halide dan Hassan 1985 dan akhir sekali Normaliza Abdul Rahim 2018. Okey. Antara pendapat para sarjana yang terkenal antaranya adalah Asma Haji Omar. Beliau menakrifkan wacana sebagai suatu sistem bahasa dan unsur luar daripada sistem bahasa yang memberi ke arah menjadikan pertuturan dan tulisan tersebut sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Pemahaman tentang konteks wacana adalah
penting supaya pendengar, penutur ataupun pembaca memahami wacana yang dihujarkan. Seterusnya, dalam bab 2 membincangkan mengenai teori dan pendekatan wacana. Okey, dalam bab tersebut terdapat 5 jenis teori yang digunakan untuk kajian wacana, iaitu seperti teori analisis wacana Brown and Yulee 1983, teori analisis wacana Stubb 1983, teori analisis wacana kritis Van Dijk 1977, dan pendekatan analisis wacana Nurmaliza Abdul Rahim 2018 serta analisis wacana kritis serta teori analisis wacana Nurmaliza Abdul Rahim 2018. Okey, setelah menceritakan mengenai teori dan pendekatan, jadi di dalam bab 3 pengarang pula telah menerangkan tentang analisis wacana tekstual dan ujaran. Bab ini menonjolkan nilai-nilai murni, nilai-nilai sosial yang terdapat dalam cerita-cerita yang berlatar belakangkan masyarakat dan kekeluargaan. Dalam bab 3 ni agak panjang sebab dia banyak sangat cerita. Jadi kalau korang nak hilangkan bosan, korang boleh je baca buku ni. Serius, bab 3 cepat habis sebab dia menceritakan macam korang baca buku cerita tu. Macam tu lah. Sebab dia tak banyak teori, tapi dia banyak kan analisis mengenai teks tersebut. Banyak cerita pasal seorang budak yang kurang upaya. Nama dia Alim. Dia ni sangat bagus dalam keluarga dia lah, macam tu. Banyak cerita pasal keluarga saya, nenek dan atuk, banyak. Jadi kalau korang baca ni boleh hilangkan stres lah. Serius. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan menceritakan mengenai bab yang keempat. Okey. Untuk umumnya, untuk pengetahuan anda semua, okey, bab 1, 2 dan 3 telah menceritakan mengenai kajian wacana. Jadi bab 4, 5, 6 dan 7 akan menceritakan tentang strategi komunikasi. Okey, tadi dah cerita pasal kajian wacana, analisis wacana. Jadi kita akan ceritakan pula mengenai bab yang keempat, iaitu menghuraikan tentang strategi komunikasi. Okey, untuk makluman, kita juga haruslah mengetahui bahawa strategi komunikasi ini agar wacana dapat mengaplikasikan taksonomi atau pendekatan strategi komunikasi. Okey, bab taksonomi akan dicerahkankan dengan lebih mendalam dalam bab 5. Baiklah, saya akan ceritakan mengenai bab yang kelima, iaitu taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi ni ialah strategi komunikasi yang diasaskan oleh Dory Knight dan Scott pada tahun 1997. Saya tak lahir lagi waktu tu. Lama kan? Jadi taksonomi ini mengandungi sebanyak 12 pendekatan. Okey. Jadi bab ini banyak menceritakan mengenai teori komunikasi, pendekatan komunikasi agar ciri-ciri tersebut ataupun medium khas untuk menyampaikan mesej itu berkesan. Nak tahu lebih lanjut? Jom dengan bab yang ke-6. Jom. Baiklah, saya akan ceritakan bab yang ke-6 pula. Okey, bab yang ke-6 pula memaparkan kajian strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Ujaran oleh kanak-kanak dalam berinteraksi dikaji dengan menggunakan taksonomi strategi komunikasi yang terbaru. Okey, taksonomi strategi komunikasi yang baru terbanyak
sebanyak 16 pendekatan. Okey. Terdapat 16 pendekatan ya. Kajian terhadap ujaran dalam kanak-kanak memberi implikasi kepada ibu bapa, guru, pelajar sekolah. Okey. Penggunaan perkataan yang sesuai mestilah digunakan agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahfahaman makna. Makna ujaran yang hendak disampaikan. Jadi, taksonomi ni dia macam untuk bagi kita supaya menyampaikan maksud tersebut dengan secara berkesan, secara terus, bukan secara mengambil masa untuk memahami semua, tidak. Okey, taksonomi ni lebih kepada macam mana cara untuk seseorang tu faham mesej yang ingin disampaikan oleh penutur. Jadi sangat-sangat penting macam saya cakap tadi, sebab itulah saya galakkan bidang komunikasi untuk ambil ni. Macam kita tahu, komunikasi bukan saja untuk bercakap, tapi dia juga bersifat untuk menyampaikan mesej, menyampaikan berita, betul tak? Kan? Jadi saya rasa bab yang kelima ni sangat penting sebenarnya. Jadi kalau nak tahu juga, boleh juga tengok dekat saya punya saya punya YouTube. Dalam tu saya ada buat mengenai bab yang kelima, iaitu taksonomi. Nak tahu? Bacalah ya. Nak tahu, tengoklah dalam tu. Bacalah apa yang saya tulis. Okay, baiklah. Saya akan ceritakan mengenai bab yang terakhir dalam buku ni. Bab yang terakhir ni adalah mengenai kajian, cadangan kajian. Okey. Secara keseluruhannya, buku ini diakhiri dengan bab 7. Okey, bab 7 ini berjudul cadangan kajian akan datang. Okey, kajian akan datang ni, pada masa akan datang terdapat 3 perkara yang boleh dikaji berdasarkan analisis wacana dan strategi komunikasi. Perkara yang disebutkan iaitu bahasa isyarat, bahan bercetak dan elektronik, serta media sosial. Hal ini kerana perkara tersebut merupakan sebahagian daripada jenis wacana. Jadi macam saya cakap, buku ni berkaitan antara satu sama lain, antara kajian wacana dengan strategi komunikasi. Pada saya, sebab dia sangat-sangat nipis, jadi korang kalau baca sangat manfaat bagi korang. Trust me, okay? Okay, saya akan ceritakan mengenai kepengarangan. Okey, kepengarangan ni maksudnya saya akan cerita mengenai penulis tersebut. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, penulis buku ini adalah pensyarah saya sendiri. Dia merupakan seorang pensyarah di Universiti Putra Malaysia, tempat saya belajar. Dan beliau merupakan seorang yang yang mendapat gelaran Profesor Doktor. Tahu kan, Profesor Doktor ni tinggi dia punya ilmu. Jadi dia merupakan pensyarah saya yang mengajar di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Jadi sebenarnya saya ada 2 buku ni. Satu lagi buku multimedia dalam bahasa. Saya ada 2 buku karya penulisan dia sendirilah. Dan kami guna dalam pembelajaran juga. Buku ni pada saya berilmiah, sangat-sangat berilmiah dan sangat-sangat bagus kepada semua yang nak membeli sebab buku ni sangat mendalam kajiannya dan banyak input. Sebab dia, kalau macam saya cakap tadi, dia pensyarah saya tu merupakan seorang yang berpengalaman luas. Jadi dia banyak pengalaman, jadi banyak menuliskan buku yang banyak-banyak, yang betul-betul banyak input. Sebab kat dalam ni ada teori, ada hasil kajian dan dia membuktikan semuanya. Jadi siapa yang belajar dan atau untuk membaca sebagai ilmu tambahan, sebagai penambahan ilmu, boleh beli buku ni. Sebab dia murah kan, macam saya cakap tadi. So dan saya akan ceritalah sikit. Sebenarnya dia seorang pensyarah di fakulti saya dan beliau mengambil PhD di University of Nottingham, United Kingdom.
Betul tak saya cakap dia pengalaman? Dia sangat berpengalaman sebab pada asalnya dia mengambil bidang TESOL. Hmm. Jadi dia banyak pengalaman mengenai bahasa ni. Jadi kalau korang rasa korang nak tambah ilmu pengetahuan, better beli buku ni. Betul. Sebab dia merupakan seorang penulis yang saya kagumi lah. Sebab banyak hasil kajian yang telah dia lakukan, banyak penemuan yang telah dilakukan dan dia bukukan. Serius cakap. Betul. Okey. Sudah sampai masanya untuk saya ceritakan kelebihan dan kekurangan buku ini. Okey. Pada pendapat saya, buku ni sangat sesuai untuk bidang bahasa sebab dia kaji mengenai wacana. Kan, wacana kalau orang yang ambil bahasa Melayu dia tahu wacana ni sangat-sangat penting dalam ayat. Sebab wacana ni ayat lah kan, tapi dia bukan ayat tapi dia wacana. Macam mana nak terang siapa ambil bahasa Melayu dia tahulah kan. Jadi pada pendapat saya buku ni sangat sesuai untuk bidang bahasa. Sangat-sangat sesuai untuk bidang yang ambil komunikasi, multimedia, sangat bagus. Tapi selalunya bidang wacana dan komunikasi lah bagusnya. Serius cakap. Okay, lepas tu buku ni macam saya cakap tadi, dia berkaitan wacana. Dia banyak menerangkan mengenai wacana dan juga strategi komunikasi tu. Buku ni juga menceritakan tentang wacana dan strategi komunikasi supaya saya nak cakap supaya komunikasi tu berkesan. Kalau kita nak bercakap dengan orang, kita mesti ada idea kan. Idea bahasa yang digunakan. Jadi, kat sini dia membuktikan bahawa terdapat pelbagai strategi komunikasi, strategi komunikasi yang digunakan dalam buku ni untuk memastikan sesebuah komunikasi itu berkesan. Maksudnya, antara pendengar dan pembaca boleh faham apa yang ingin disampaikan oleh seseorang penutur kepada pendengar. Jadi pendengar tu boleh memproses dan itu yang menyebabkan strategi komunikasi itu berjaya. Dah mula kat sini kan. Jadi memang sangat-sangat bagus. Dan pada pendapat saya buku ni tak ada kekurangan pun. Memang tak ada kekurangan. Sebab yang ada cumalah cadangan penambahbaikan yang boleh membantu penulis akan datang ke atau penulis buku ini sendiri iaitu Profesor Dr. Normaliza sendiri boleh melakukan cadangan penambahbaikan. Sebab ini adalah cadangan daripada saya sendirilah untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualiti. Okey. Cadangan penambahbaikan saya iaitu buku ni dia banyak dengan tulisan. Jadi pendapat saya antara cadangan yang boleh pengkaji atau pengkaji yang akan datang perlulah mungkin boleh menyediakan buku dengan menyediakan kotak kan, dalam kotak membina kotak dan kemudian menghuraikan setiap faktor-faktor tersebut. Atau mereka boleh menggunakan peta minda. Itu tujuan untuk menarik minat tau. Jadi pembaca tak akan bosan. Lepas tu, pada pendapat saya, buku ni mungkin boleh diletakkan bentuk ke kan, corak-corak ke, warna-warni sedikit supaya boleh menarik dan memberi efek fokus untuk pembaca. Tapi buku ni bagus sebab buku ni banyak sangat input. Sumpah cakap banyak. Jadi korang mesti kena beli buku ni. Kena beli baca buku ni untuk tambah pengetahuan korang. Sebab Maria tak tipu. Memang sangat-sangat bagus buku ni. Tak tahu nak cakap macam mana, memang sangat berkualiti lah sebab buku ni pun ringan. Buku ni pun nipis. Tahu, korang boleh baca 3 hari pun boleh habis ni. 3 hari tu paling lambat kan. Kalau paling cepat, cepat punya.
akan ceritakan sedikit mengenai kesimpulan. Okey. Kesimpulan buku ni. Okey. Buku ni memberi efek yang sangat bagus kalau anda semua baca. Siapa yang baca buku ni pasti akan tahulah dia bagi efek yang sangat bagus. Dan secara kesimpulannya, penggunaan teori analisis wacana dan strategi komunikasi dalam kajian dapat memberi kesan terhadap penyelidikan. Okey, jadi teori analisis wacana dan strategi komunikasi ini bersesuaian dan bertepatan dengan kajian yang perlu diambil kira supaya kajian lebih memberi manfaat kepada individu yang berkaitan serta masyarakat keseluruhannya. Macam saya cakap tu lah, sebab ada di antara kita yang merupakan pengkaji baru. Jadi mereka boleh gunakan buku ni tau. Okey, teori analisis wacana dan strategi komunikasi ni memberi kesan yang mendalam terhadap pemahaman secara mendalam dengan melakukan sebuah kajian. Malah aplikasi daripada teori analisis wacana dan strategi komunikasi ini boleh digambarkan sebagai kajian yang menarik dan perbincangan dan huraian yang teliti dan padat. Jadi buku ni sangat bagus pada pendapat saya secara kesimpulannya. Buku ni dia banyak menceritakan pasal wacana dengan strategi komunikasi. So, pada pendapat saya, secara khususnya, buku ini boleh dijadikan sebagai antara sumber untuk pengkaji-pengkaji baru. Dan buku ini juga boleh digunakan untuk pembelajaran sebab banyak teori yang digunakan di dalam tu. Kan? Tak payah kita susah-susah nak pergi laman web kan. Kita boleh cari je dalam buku ni, cari secara manual. Dan buku ni sangat manfaat pada semua lapisan umur lah. Walaupun dia tak ambil bidang tu pun, tapi kalau baca buku ni memang sangat-sangat memberi manfaat.